Itu yang tak datang nanti dia boleh dengar. Jadi kita tengok pada halkum. Dari pangkal halkum ada 2 huruf yang keluar. Macam mana kita nak detect dia keluar dari pangkal ke tengah ke hujung halkum? Kita matikan setiap huruf yang kita nak check tu dengan apa-apa huruf yang berbaris atas. Contohnya hamzah, kita matikan dia dengan ba lah contohnya. Ya. Ba mati dengan hamzah jadi ba. Lepas tu kita pegang jari kita dekat pangkal halkum, kita akan rasa bergetar kat situ. Ba. Macam ni ya. Jadi macam tu cara dia. Hamzah ni dia bersamaan ataupun equivalent dengan A, huruf A, bunyi A. Ya, dia macam vowel lah A ya. Jadi bunyinya A, I, U. Cuba semua ikut bunyi huruf hamzah. A, I, U. Betul. Betul, mudah. Mudah. A, I, U. Betul. Yang mudah saya tak spend masa lama ya. Satu lagi huruf dekat pangkal halkum adalah huruf H. Ha ni kita tak payahlah sebut sampai kata orang ha dada. Ada orang panggil ha dada kan. Sebab apa dia panggil ha dada? Dia macam dah dekat dengan border ke dada kan. Nanti dia akan sebut ha, hi, hu. Tak perlu sebenarnya. Huruf ha kita boleh sebut macam kita sebut biasa. Ha, hi, hu. Cuba sebut. Ha, hi, hu. Betul. Macam tu sebutan huruf ha daripada pangkal halkum. Huruf seterusnya adalah yang keluar dari tengah halkum. Pertamanya huruf ain. Huruf ain ni kita nak sebut dia, ini memang banyak salah. Kadang-kadang orang bila tiba huruf ain ni, dia tak kecikkan halkum nak menyebutnya, dia kena macam ni tau. A, I, ang. Kecikkan halkum baru keluar bunyi dia. A, I, ang. Cuba siapa-siapa nak cuba. A, I, Betul. Puan Mariam? A, I, U. Betul. Jadi itu sebutan ain yang sebenarnya kebanyakan orang dia tertukar ain tu, dia tak cukup kecikkan halkum tu, dia jadi A. Itu banyak student saya ya. Contohnya okey, saya highlight kat sini. Risiko pertama tersalah sebut di antara huruf 3 huruf yang kita dah cover ni adalah antara hamzah dengan ain. Hamzah tu A, I, U. Ain tu A, I, U. Dia macam kalau Rumi ada apostrophe kat depan dia. Macam saya, nama saya Nur Azah. Abah saya sengaja letak apostrophe dalam ejaan nama saya dalam Rumi. Untuk apa? Dia nak emphasize nama anak dia ni Azah, bukan Azah. Jadi Azah tu maksudnya mulia. Jadi contoh kesilapan orang sebut ain jadi hamzah ni, contohnya pada ayat alim ya. Pada ayat Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi alim tu kena kecikkan halkum nak sebutnya. Innallaha alimun hakim. Ada siapa-siapa nak cuba? Ya, macam tu alim kan. Kalau dia tak kecikkan halkum nak sebut, dia tersebut alim, makna alim tu adalah pedih. Ya, contohnya dia akan baca Innallaha alimun hakim. Alim tu pedih. Selalunya dalam ayat azabun alim, azab yang pedih. Ni contohlah tertukar antara ain dengan hamzah. Jadi ini common, banyak orang tersalah tukar, kena hati-hati. Ain tu kena kecikkan halkum nak sebut a, i, u. Hamzah relax je, a, i, u. Contoh yang paling banyak pada perkataan hamzah sebelah-sebelah pada isti'azah ya, pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Depannya hamzah bunyinya mesti a, sebelahnya ain, baris depan bunyinya ang. Kebanyakan orang salah baca isti'azah, orang akan baca a'udzubillah, dia akan baca dua-dua ain. Itu sangat biasa. Jadi kena hati-hati. Pada isti'azah, pastikan bunyi A tu mesti bunyi A. Jangan jadi A. Dia kena
Bila dia sebelah-sebelah tu bahaya sikit hamzah dengan ain ni. Contohnya satu lagi pada an'amta pada surah Al-Fatihah kan. Siratal ladzina an'amta. Pastikan yang depannya tu an, jangan an. Kadang-kadang orang tersalah baca an'amta jadi dua-dua ain. Ya, tak boleh. An'amta jadi dua-dua hamzah pun tak boleh. Kena an'amta. Barulah nikmat yang engkau beri. Ya, jadi itu risiko pertama, kesalahan yang orang mungkin tertukar hamzah dengan ain. Boleh semua? Boleh ikut Boleh Ustazah? Alright. Huruf seterusnya dari tengah halqum adalah huruf ha. Huruf ha ni pun ada risiko tertukar dengan ha simpul yang kita cover tadi daripada pangkal halqum. Ha, hi, hu, relax je bunyinya kan. Ha yang ini kita kena sedar yang kita usaha lebih sikit nak menyebutnya. Dia macam kena kecilkan halqum juga. Dia macam ada efek bunyi pedas. Kalau kita makan pedas kan macam tu kan. Jadi ha ni pun sama. Kalau selagi kita tak rasa kita usaha lebih nak pedaskan dia ha, maknanya kita terbaca ha simpul lah tu. Hati-hati. Bunyi sebenarnya macam mana? Ha, hi, hu. Cuba sebut. Ha, hi, hu. Betul. Macam gitulah bunyi huruf ha yang sebenarnya. Ha yang inilah. Ya. Jadi banyak contohnya pada ayat dalam Al-Fatihah pada mana Al-Fatihah ni? Ni dia. Pada Alhamdu, pada ayat kedua surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kalau kita tak pedaskan ha tu, kita baca biasa Alhamdulillah, kita dah tertukar ha pedas ni kepada ha simpul. Jadi ha simpul ni dia bukan dah lari daripada makna segala puji. Jadi saya kata tadi kalau maknanya lari dah tertukar makna jadilah berdosa. Maka Al-Fatihah tu rukun qauli, bacaan wajib dalam solat. Jadi kena hati-hati. Ya. Contoh lagi kesalahan pada ha ni pada bismillah lah, pada ayat pertama surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan usaha lebih pada rahma dengan rahim. Masa saya buat lulus aktiviti cek Fatihah dekat PAWE pusat aktiviti warga emas kat Muar, ramai sebenarnya orang yang ada masalah ha tu tak cukup pedas. Ya. Sebab maknanya apa? Rahman, pengasih, Rahim, penyayang. Jadi kalau Rahman, Rahim dah jadi ha simpul, dah tak jadi pengasih, dah tak jadi penyayang. Ya, jadi itu kena hati-hati. Ha, pastikan pedas dia cukup. Nak cerita. Masa saya ambil sanad ya, syekh saya daripada Mesir, Ustaz Syekh Ahmad Mamduh nama dia. Nak betulkan bismillah tu ambil masa. Dia nak kena dengan pergerakan bibir kita, nak kena senyum. Kalau kata ra tebal tu betul-betul moncong run macam tu. Selagi dia tak dengar nampak kita senyum, dia tak puas hati. Kena ulang balik ya. Jadi bismillah tu pun ambil masa nak berlatih menyebutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ha. Jadi itu dia risiko kedua yang mungkin tertukar antara ha pedas dengan ha simpul. Seterusnya, huruf yang keluar dari halqum daripada hujung, ini tadi pangkal tengah hujungnya, hujung halqum yang dah nak masuk ke lidah, nak mengalir ke lidah. Pertamanya huruf ghain. Ghain ini insya-Allah tak ada masalah semualah ya. Gha, ghiru. Cuba siapa-siapa nak cuba sebut? Ghain tak ada masalah insya-Allah ya. Ghaib contohnya ya, ghaib. Maghdu ya, ghairil maghdu. Itu ghain. Cuma masalahnya kadang-kadang orang baca ghain yang mati ni dia akan ada macam
echo. Dia macam jadi tu yang jadi salah tu. Jangan ada dia tu. Dia tak ada qalqalah ya. Ghairil maghdu. Kena kontrol sikit dekat rain mati tu. Jangan jadi maghdu. Tu jadi salah juga. Tapi bukan salah sampai menukar makna lah. Satu lagi huruf dari hujung halkum adalah huruf kha. Kha ni pun masalah. Sebab makhraj dia dekat atas ni, dia ada macam efek nak keluar kahak sikit bunyi dia ya. Kha, khi, khu. Kalau masa sesi saya ni, saya exaggeratekan sikit lah bunyinya. Kalau ngaji sendiri tu, tak payahlah kuat sangat macam saya buat ya. Tapi mesti tak banyak sikit ada bunyi nak keluar kahak tu. Kha, khi, khu. Siapa nak cuba? Kha, khi, khu. Betul, macam gitulah Puan Mariam, betul. Contoh paling banyak kha ni contohnya dalam perkataan akhirah. Ya, akhirah. Sebab dalam Quran banyak ayat dunya wal akhirah. Ni dia, saya tulis kat sini. Kha dia. Jadi kalau kita ngaji baca fid dunya wal akhirah, itu ha simpul. Kalau kita baca fid dunya wal akhirah, itu ha pedas. Dia kena fid dunya wal akhirah. Khirah. Ada kha dia tu. Khirah. Ada siapa nak cuba? Fid dunya. Fid dunya wal akhirah. Betul. Ada kha dia tu ya. Fit dunya wal akhirah. Betul, betul. Macam gitulah bunyi kha. Jadi bila mana jumpa kha masa ngaji, pastikan ada bunyi kha dia tu. Jangan sampai keluar kahak lah pula ya. Jadi itu dia punya sebutan yang sebenarnya. Jadi ada satu lagi risiko, huruf kha ni mungkin tertukar dengan ha simpul pun ada juga, especially kalau dia berbaris bawah dan depan. Kalau baris atas tiga huruf ni bunyinya lain sangat kan, satu ha, satu ha, satu kha. Kalau baris bawah dengan depan tu kita takut sikit sebab dia sangat-sangat dekat bunyi dia. Satu hi, satu hi, satu khi. Takut tak kha kan dia, kan yang ha ni tak pedaskan dia, nanti semua akan tertukar jadi ha simpul nanti. Ya. Satu hu, satu hu, satu khu. Boleh dengar beza tak saya sebut? Ya. Jadi itu dia punya ada risiko sikit antara tiga huruf tu. Ya. Bila kita tengok contoh ayat ni, kha ni tadi kita dah cover pada fid dunya wal akhirah. Pada bismillah kita ada risiko pada huruf ha yang kita dah cover tadi, kena rahmanir rahim. Macam tu pedas dia ya. Yang ini qul a'u, ada hamzah dengan ain sebelah-sebelah pun kita dah cover tadi pada isti'azah. Pastikan qul a'u, jangan qul a'udzu birabbil falak. Dia kena a'u. Ya, kalau a'u dah dua-dua ain. Lagi dalam surah ni ada huruf yang kita dah cover, huruf khalaq ya. Min syarri ma khalaq, ada kha dia tu, khalaq macam tu ya. Lagi ghain ni tak ada masalah insya-Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ain dekat ungqad ni, pastikan bunyinya ang. Wa min syarrin naffasati fil unqad. Jangan jadi uqad dia, kena jadi unqad. Dan ada dua ha pada ayat akhir surah Al-Falaq. Pastikan pedas. Wa min syarri hasidin idza hasad. Macam tu ya. Jadi ini yang bawah ni contoh bila ha dengan ha sebelah-sebelah pada surah Ad-Duha ya. Surah Ad-Duha, minta maaf. Surah Asy-Syams. Itu surah apa? Wasyamsi wa duhaha. Asy-Syams kan? Okey. Sebelah-sebelah. Jadi bacanya pastikan yang sebelah pedas, yang sebelah tu biasa. Wasyamsi wa duhaha. Siapa nak cuba? Satu pedas, satu biasa. Ada nak cuba? Tak ada orang nak cuba?
wasyamsi wa duhaha. Ya, pastikan ha, pastikan ha. Ayat mana lagi? Tak tu adik datang kan? Kena mute Puan Asia. Okay. Jadi itu dia contoh kemungkinan tertukar huruf antara 6 huruf yang kita dah cover daripada halqum. Ya, ada 3 risiko yang kita dah cover. Mungkin tertukar antara hamzah dengan ain, alamin jangan alamin, mungkin tertukar ha dengan ha, alhamdu jangan alhamdu, mungkin tertukar dengan kha, ya. Akhirah dengan akhirah, nanti tertukar dengan ha. Okey, boleh. Kita dah habis cover 6 huruf daripada halqum. Ada siapa-siapa nak tanya? Okey ya, semua okey. Alright. Okey, kita masuk seterusnya huruf yang keluar daripada lidah. Huruf-huruf dari lidah terbahagi kepada 4 bahagian ya. Ada dari pangkal lidah, dari tengah lidah, dari tepi lidah, dari hujung lidah. Ya, lidah ni maksudnya yang mana? Yang ni. Ini lidahnya ya. Ini dia. Jadi kita cover dulu huruf yang keluar dari pangkal lidah. Iaitu 2 huruf yang berdekatan, dua-dua dari pangkal tapi tak exactly sama tempat ya. Dia dekat-dekat. Yang paling pangkal, kalau tengok 2 gambar rajah ni ada beza. Yang huruf qaf, lidah ni, pangkal lidah kena dengan langit-langit paling ujung sekali. Sedangkan huruf kaf ni, pangkal lidah dia ke atas sikit daripada langit-langit. Ya, sebab itu ada satu hukum namanya idgham mutaqarribain, yang dekat-dekat, iaitu huruf qaf dengan kaf ni lah. Dia dekat tetapi tak sama. Jadi qaf bunyi dia lebih kurang macam huruf Q. Kalau kita sebut Q macam mana? Qatiqu. Cuba ada siapa-siapa nak sebut bunyi dia qatiqu. Yang nak sebut boleh unmute. Dia macam huruf Q. Ada siapa nak cuba? Cik Parmin? Oh, ada ke tidak Cik Parmin? Ada. Qaf. Nak cuba bunyi huruf qaf. Qatiqu. Qafiku. Yang ku tu dah jadi kaf. Ku dari belakang lidah. Qaf. Ku. Betul. Ku tu betul. Betul. Jadi, Dalam betul lah Ustazah. Dalam betul. apa dia? Bunyi dalam betul. Betul. Oh. Bunyi je dalam. Betul. Sebab dia yang dah di hujung pangkal lidah kan. Pangkal lidah yang paling dalam. Jadi sebutnya qaqiqu. Jadinya pada surah Al-Fatihah mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tak sebut mustaqim. Kalau kita sebut ihdinas siratal mustaqim, itu adalah huruf kaf. Dia tak jadi lurus nanti jalannya. Mustaqim tu jalan yang lurus ya. Jadi pastikan mustaqim tu dari belakang lidah dalam bunyinya, macam Cik Parmin cakap tadi. Ya, kalau kaf ni biasa kita boleh sebut selamba. Kakiku. Cuba siapa sebut kat rumah? Kakiku. Macam tu ya. Jadi itu dia 2 huruf dari pangkal lidah, qaf dengan kaf, jangan tertukar, ada risiko tertukar juga tu. Kita tengok contoh dia. Pada surah 3 Qul ya, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dimulakan dengan huruf qaf. Qul. Qul ni maknanya katakanlah, fi'il amar ya, kata suruh. Katakanlah, qul. Kalau kita tak sebut dia dengan dalam macam huruf Q, kita akan tertukar dia dengan huruf kaf. Jadi kul. Tu yang jadi tak cool tu. Sebab kul ni maksudnya makanlah. Ya. Sebab kul yang qaf ni qul, dia daripada perkataan qala. Telah bersabda. Kita selalu dengar hadis kan, telah bersabda Rasulullah. Qala Rasulullah. Dan kata mudhari'nya, continuous tense-nya, yaqulu, qaf ya. Dan kata suruhnya qul, katakanlah. Ya, itu seorang. Itu kita tak masuk grammar dia. Yang qul yang kaf ni daripada perkataan makan apa? Lepaskan dia akala. Daripada perkataan akala. Lepas tu continuous tense dia sedang makan yaqulu.
Itu kaf. Dan jemput makan kul. Kalau jemput makan orang ramai kulu. Kalau jemput seorang makan kuli. Kalau perempuan lah. Jadi itu beza dia. Qaf tu kena sebut dari lidah yang paling dalam. Qul. Qul huwallahu ahad. Ha pedas. Ini ada dua huruf yang berisiko. Ahad pedaskan. Qaf dari dalam. Qul huwallahu ahad. Siapa nak cuba? Siapa-siapa nak cuba baca? Saya Ustazah. Jemput kau Mariam. Qul huwallahu ahad. Betul. Bunyinya macam tu. Qul huwallahu ahad. Pedaskan. Dia lagi pula. Okey. Jadi saya cuba besarkan dia. Dia tak nak besar. Okey, dia dah stuck kat situ. Okey, tak apa. Jadi itu huruf qaf dengan huruf kaf. Alamak, kenapa dia tak nak gerak? Baru nak gerak, lambat. Okey. Itu dia tadi huruf qaf dengan kaf. Okey, kita bergerak pada dua huruf seterusnya dari lidah, iaitu daripada tengah lidah. Kita tengok tengah lidah, iaitu ada 3 huruf. Huruf jim, huruf shin, huruf ya. 3 huruf ni tak berisiko sangat nak tertukar, jadi saya tak spend masa banyak sangat kat sini. Jadi huruf jim tu macam huruf J lah. Ja, ji, ju. Cuba semua sebut kat rumah. Jaji. Ji, ju. Ya, okey. Jajiju. Betul. Huruf shin dia sifatnya berdesir. Dia mesti ada shh, macam yula tu. Jadi pastikan bila jumpa huruf shin ada desiran sifatnya tu. Wasyamsi wa duhaha. Cuba berlatih. Wasyam ada sh dia tu. Wasyamsi wa duhaha. Boleh? Ya, jadi shin tu kena ada desiran. Okey. Wasyamsi wa duhaha. Betul. Cuma kemungkinan tertukar shin ni satu mungkin sebab orang tersalah, dia punya tak berapa ingat lagi dia punya struktur huruf ni. Kemungkinan orang tertukar dengan sin tu ada. Untuk orang yang tak berapa familiar dengan bentuk huruf, ya, kadang-kadang dia terbaca sin, dia tak syah kan, dia tak bunyikan desiran tu, kadang-kadang terjadi. Satu lagi kesalahan, mungkin orang tertukar juga dia dengan huruf sa. Sa pun 3 huruf kan, 3 huruf lah, 3 titik. Cuma beza dia, sa tu cuma ada 1 lekuk je lah kan, shin ni ada 3 gigi, ada 2 lekuk. Itu pun mungkin tersalah kat situ pun ada juga sebenarnya huruf shin ni. Okay. Huruf ya macam huruf Y. Ya, yi, yu. Cuba ramai-ramai sebut. Ya, yi, yu. Betul, tak ada masalah. So saya tak spend banyak masa kat sini. Itu dari tengah lidah. Tengah lidah akan naik ke langit-langit nak membunyikannya, ya. Cuba matikan contohnya huruf shin dengan huruf nun baris atas. Nash. Coba sebut. Nash. Tengah lidah naik atas, betul? Nash, wash. Jadi itu dari tengah lidah. Boleh semua? Boleh Ustazah. Okey. Kita sambung dari tepi lidah. Kalau kita baca kat bawah ni, kejap saya nak naikkan benda ni. Okay. Tepi lidah adalah tepi seluruh tepi lidah, ya, dari depan ke belakang menyentuh geraham atas, sama ada kiri atau kanan. Maknanya sepanjang-panjang lidah tu dia sentuh gigi atas, geraham atas dan lepaskan. Itulah dia bunyi huruf dot. Dan boleh ikut kanan, ikut kiri, ikut selesa kita. Kadang-kadang orang kidal dia belah mana ke tak kisah. Jadi tepi lidah, ya, jangan tak payah dua-dua lidah. Dhadidu. Cuba sebut. Dhadidu. Okey, betul. Kesalahan orang menyebut huruf dot ni adalah dia sebut dot dari hujung lidah sebenarnya. Selalunya
Kesalahannya gitu. Hujung lidah pada geraham atas dia akan jadi dadidu. Itu salah. Dan dia akan tertukar menjadi huruf dal nanti. Masa kita cover dal nanti kita cerita ya huruf dal tu bunyi macam mana. Jadi kalau orang yang baca Al-Fatihah ghairil maghdubi, nampak hujung tu saya keluarkan terlebih sikit lah ya nak demo. Orang baca ghairil maghdubi alaihim, dunya dari depan itu huruf dal yang berbaris depan. Nanti bila dot dah tertukar jadi dal tak tahulah maknanya jadi apa ya. Jadi dia kena dari tepi. Dadidu ghairil maghdubi, keluar dari sini bi alaihim. Ada siapa nak cuba? Ya. Maghdubi kat sini. Salah satu contoh lagi dalam Al-Fatihah pada waladdallin. Bila sebut walad, tepi lidah tu dapat siap-siap dekat gigi atas. Lepas tu do tu lepaskan dia. Walad baru lepaskan. Macam tu. Boleh? Ya, jadi itu adalah huruf dad. Pastikan keluarnya dari tepi lidah, bukan dari hujung lidah. Okey. Contohnya pada waduhaha ni lah tadi. Wasyamsi waduhaha. 3 huruf berisiko kat sini. 2 lah, dad dengan ha. Dengan shin. 3. Shin kena ada desir, dad kena tepi lidah, ha kena pedas. Wasyamsi waduhaha. Ada siapa nak cuba? Tak ada. Ya. Du ya, waduha ha. Ha dengan ha tu pastikan lain bunyinya. Okay, kita dah cover dari pangkal lidah, qaf dengan kaf ada risiko tertukar, mustaqim jangan mustaqim. Kita dah cover dari tengah lidah, na, ni, nu, la, betul, jim, shin, ya, jajiju, shashishu, ya, yu. Kita dah cover dari tepi lidah, iaitu huruf dot, maghdu, walad, da, dari tepi. Sekarang kita nak masuk dari hujung lidah. Hujung lidah ada pecahan dia, ya. Hujung lidah terbahagi kepada 4 pecahan. Hujung lidah kena dengan langit-langit, hujung lidah dengan gusi atas. Maksudnya ya, kalau langit-langit, katalah ni hujung lidah, dia akan pergi kat belakang daripada gusi tu. Kalau hujung lidah dia kena gusi atas, dah jadi huruf lain. Hujung lidah antara 2 gigi, maknanya lidah kena keluar sikit, dah jadi huruf lain, ada 3. Dan hujung lidah tak ke mana-mana, dekat gusi bawah ada lagi hurufnya. Ya, 3 lagi. Kita tengok satu-satu. Kita tengok hujung lidah pada langit-langit. Okay. Yang pertama nun, insya-Allah tak ada masalah nak menyebutnya. Cuba kita matikan dulu huruf nun dengan huruf katalah ba, baris atas mati dengan nun, ban. Ban. Cuba sebut ban. Nunnya hujung lidahnya kat mana? Dekat langit-langit atas kan? Ban. Dia dekat gusi depan ban. Dia kena ban macam tu kan. Itulah mahraj huruf nun, hujung lidah dengan langit-langit atas di belakang gusi. Jadi sebutnya mudah, na, ni, nu. Cuba praktis kat rumah. Na, ni, nu. Na, ni, nu. Betul Puan Sharifah. Lam pun hujung lidah dengan langit-langit atas. Cuba kita matikan dengan ba baris atas, bal. Cuba sebut bal. Bal. Hujung lidah dengan langit-langit atas kan. Jadi bunyinya la, li, lu. Tak ada masalah. Cuba sebut. La, Lu. Lu. Betul. Huruf ra pun sama, cuma ra ni ada sifat takrir, sifat bergetar. Ya, jadi bunyinya ra dia tak adalah lekat sangat macam nun dengan lam kan. Kalau kita sebut bar, dia tak adalah melekat bar, tak lekat sangatlah sebab dia bergetar ya sifat dia. Ra, ri, ru. Cuba sebut. ro, ri, ru. Betul. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang dia ada masalah nak sebut huruf ra kan, dia macam jadi aram, mari. Orang macam tu masalah sikit, kena praktis nak sebut r dengan betul tu ya. Red, lorry. Yellow, lorry.
nak praktiskan ra tu selalu getarkan lidah tu. Macam tu ya. Jadi ini bunyinya ra, ri, ru. Boleh ya semua? Cuma masalah dengan ra ni, kadang-kadang kebanyakan salah orang menyebut ra ni apa? Bila bagi atas tu dia tak sebut ra, dia sebut ra. Ini sangat-sangat biasa. Kadang-kadang orang ngaji. Bila tiba ra bagi atas kan, katalah khaira ummatin, dia pergi baca khaira ummatin. Kadang-kadang tak sedar. Saya ada student macam tu. Sebenarnya ada 28 huruf ni, huruf hijaiyah, ada 8 huruf yang bila berbaris atas dia disebut o, ya, dia tak sebut a, ya. Salah satunya huruf ra ni lah. Bila baris atas kena sebut ra, tak boleh sebut ra. Ini salah biasa bila mengaji, kena hati-hati juga pada ra berbaris atas, ya. Contohnya dalam surah Al-Isra kan ada cerita perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan, ayat pertama tu. Masjidil Harami wa macam tu. Ya, tak boleh Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, salah. Kena hara macam tu ya, harami macam tu. Itulah isu dengan huruf ra yang kena kita hati-hati. So far apa yang kita kena perlu hati-hati? Risiko pertama hamzah dengan ain kan, jangan tertukar. Kedua, ha dengan ha simpul, ha pedas, ha simpul dengan kha, pastikan jangan tertukar. Ketiga, qaf dengan kaf tadi jangan tertukar. Qaf kena daripada dalam lidah belakang yang paling belakang, mustaqim, jangan mustaqim. Dan risiko keempat tadi pada bunyi ra yang berbaris atas, ya, jangan baca ra, kena baca ra. Okay. Boleh ya semua? Tengok dia buat perangai tak nak gerak. Kan dia gerak banyak. Okey. Seterusnya, hujung lidah ke gusi atas. Dia macam gambar rajah ni lah, ya. Hujung lidah tu dia langit tadi belakang sikit. Gusi atas maksudnya depan sikit daripada langit-langit tu. Dekat gigi kita lah kan. Apa dia hurufnya? Hujung lidah dengan gusi atas ni hurufnya ada 3, ta, dal, to. Jadi huruf ta ni mudah, insya-Allah tak ada masalah nak menyebutnya. Ta, ti, tu. Sila sebut. Itu. Betul. Gigi dekat ujung lidah dekat gigi gusi atas kan. Ta, ti, tu. Macam huruf T lah. Huruf dal, ni yang saya nak cover yang tadi saya cerita mungkin tertukar dengan dot kan. Sebab huruf dal mahraj dia kat situ. Hujung lidah gusi atas, huruf dal bila mengaji dibaca atau disebut macam orang pelat. Da, di, du. Cuba sebut. Dadidu. Betul, macam gitulah pelatnya. Dia tak boleh sebut macam orang Melayu sebut huruf D, ya. Da, di, du. Tak boleh. Itu bukan dal. Da, di, du. Itu sebenarnya sebutan huruf dal yang betul macam orang pelat. Sebab itu bila orang terbaca maudu, ghairil maudu, kalau dari lidah dekat depan gusi, dia dah tukar dot kepada huruf dal. Maudu. Dia kena maudu dari tepi. Itu risiko seterusnya. Huruf dal kena disebut macam orang pelat. Ya, ada saya dengar kat rancangan TV kan ada yang dia panggil orang ngaji kan, lepas tu ada ustaz yang akan komen kan. Jadi ada satu komen dia tu, cara nak berlatih mempelatkan huruf dal ni, cuba cakap banyak-banyak. Budak, budak, duduk, duduk. Kan kelakar bunyinya. Budak duduk, duduk. Gitu. Ya, jadi itu Tak, sebutan budak dal. duduk, duduk. Gitu, betul. Pelat yang macam tu. Itulah sebutan huruf dal. Huruf seterusnya daripada hujung lidah kena dengan gusi atas adalah huruf to. To ni ada risiko juga. Dia kemungkinannya kalau tak disebut dengan betul akan tertukar dengan huruf ta. Sebab apa? Huruf ta ni kita kena sebut juga dengan sifat huruf. Sifat huruf sod, dot, to, za ni ada nama sifatnya isti'la, maksudnya belakang lidah kena
terangkat, diangkat, dan ada satu lagi sifat itba'. Itba' itu maksudnya hujung lidah kena cover semua bahagian depan mulut, menjadikan nak mudahnya sifat dia tu tebal. Satu perkataan kata kunci sifat dia tu tebal. Jadi nak membunyikan huruf to, sodok tozo ni kena bunyikan dengan tebal macam ni. To, ti, tu. Cuba sebut. Po, ti, tu. Betul, macam gitulah. Kadang-kadang kalau kita tak tebalkan bunyi tu ya, kadang-kadang kita tak perasan kan, bila ngaji tu huruf dah panjang, ayat dah panjang, bila tiba baris bawah ke baris depan tu yang masalah tu, kita tak tebalkan jadi ti, kita tak tebalkan jadi tu, jadilah dia nanti huruf ta. Sebab ta tu kita boleh sebut biasa, sifatnya tak tebal, ta, ti, tu. Yang to ni masalah. Ti, tu. Kita tengok nanti ke nak tengok sekarang dia punya contoh ya. Okey, kat sini contoh dia. Pada perkataan yang kotak ni, kotak merah ya, pada yu'ti, ini tebal ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ti tu kena tebal, tak boleh baca selamba. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tak boleh yu'ti biasa, tak boleh. Itu bukan huruf to. Itu dah jadi huruf ta yang berbaris bawah. Kita kena baca dia yu'ti, tebal kan? Yu'tika. Ada siapa nak cuba baca? Satu ayat. Dia Puan Azizah nak cuba ke baca? Okay. Bacanya yu'ti. Ada siapa nak cuba? Yu'ti. Betul. Wala sawfa yu'ti. Ain tu dah lah masalah kan. Kalau kita tak kecilkan halkum jadi yu pula nanti. Yu, tak boleh yu. Dia kena yu. Itu ain. Kan tadi kita dah cover kan. Kena kecilkan halkum. Kalau salahnya, contoh bacaan yang salah kan, ain tu kita tak tekankan, to kita tak tebalkan, dia akan jadi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yu'ti. Salah, betul. Wala sawfa yu'ti. Betul. Itulah dia huruf to. Berbanding, berbeza dengan perkataan yatiman ni yang dalam kotak merah satu lagi ni. Yatiman. Betul, kita boleh sebut biasa. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Itulah dia. Okey, tadi saya ada sebut kalau salah dengung tak cukup harakat kan, yang kesalahan kecil kan, lahan khafi. Contohnya kat sini kan, yatiman, man ni masuk dalam fa kan, ifa hakiki. Bacaan yang salah, dia dengung tapi dia tak cukup harakat, dia akan macam ni. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dia tak dengungnya tu tak cukup ya, dia kena yatiman fa, ready nak sebut fa, dia ifa kan. Yatiman fa'awa. Itu dah berbalik-balik pula kita. Jadi itu dia kesalahan, contoh kesalahan khafi ringan ya. Balik kita pada topik kita, to ni tadi kena sebut dengan tebal. Ada risiko kalau tak ditebalkan, sifat hurufnya tu dibunyikan akan tertukar dengan ta. Okey, boleh? Ta. Alright. Itu dia. Dia hujung lidah kena pada gusi atas. Ini contohnya tadi. So kita tengok seterusnya, hujung lidah dengan gusi bawah pula. Ini tak ada masalah sangat sebab lidah kita kalau tak ke mana-mana kan memang kat situlah hujung lidah tu. Kena dengan dekat gusi bawah kan. Jadi ada 3 huruf lagi iaitu Zai, sin, swat. Zai ni macam bunyi Z lah, macam bunyi huruf Z. Za, zi, zu. Cuba sebut. Za, zi, zu. Betul, tak ada masalah. Sin macam huruf S pun tak ada masalah insya-Allah. Sa, si, su. Sa, si, su. Sa, si, su tak ada masalah ya. Sod ni yang ada isu sikit sebab dia ada sifat isti'la, sifat itba' yang saya sebut tadi adik-beradik dengan to tu kan. Kena sebut sifat dia yang tebal tu. Jadinya dia boleh sebut so, si, su, biasa dia kena so, si, su. Tebal kan. Cuba. So, si, su. Lagi sekali.
Sasisu. Betul. Betul. Macam itulah. So ya. Jadi contohnya pada siratal ladzi dalam Al-Fatihah, pastikan kita baca siratal ladzi. Ya, barulah maksudnya jalan. Ya. Itu dia huruf sad ya, kena hati-hati kat situ. Okey ya. Kita pergi ke huruf yang dari lidah seterusnya. Ya, iaitu lidah kena keluar sedikit antara dua gigi. Kalau lidah tu tak keluar antara dua gigi, maknanya salah sebutlah tu. Dia melibatkan 3 huruf, iaitu yang pertama kita cuba sebut huruf sa. Sa, macam ni. Sa, su. Untuk sesi ni saya keluarkan lidah tu lebihlah sikit. Sebenarnya sebab nak demo kan. Sebenarnya kalau kita ngaji tak perlulah panjang sangat lidah tu keluar, asalkan dia keluar sikit antara gigi atas dan bawah. Sa, si, su. Cuba sebut. Sasisu. Tak ada, itu tak bunyi keluar lidah tu. Sasisu. Itu bunyi sin. Dia kena sa, si, su. Sasisu. Betul, betul. Itu betul. Ada lagi nak cuba? Ni payah sikit ni. Jangan malu-malu ya. Jom cuba. Salah kat sini tak apa. Nanti kalau salah kita baca tertukar dengan huruf sin, dah jadi berdosa lagi parah tak? Baik berlatih kat sini. Siapa lagi nak berlatih sebut huruf sa? Sa, si, su. Siapa tadi saya dengar? Sasisu. Right. Boleh dah. Boleh. Betul. Sa, si, su. Nanti kita tengok contoh dia sekali agung ya, dengan semua sekali. Huruf zal pun macam tu, kena keluar sikit lidah. Za, zi, zu. Siapa nak cuba? Za, zi, zu. Betul. Betul. Za, zi, zu. Jadi dalam Al-Fatihah ada zal pada siratal ladzi. Jangan baca siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau sebut lazi, lidah tak keluar, itu maksudnya kita tukar zal kepada huruf zai. Ya, dah jadi yang lazi itu yang. Lagi sekali puan. Tak berapa clear saya. Cuba kuat sikit. Okey, cuma ada silap sikit kat situ. Zal yang baris depan tu puan sebut dengan tebal. Nanti dia akan jadi tertukar dengan za pula. Zal ni dia tak ada sifat tebal. Jadi za, zi, zu. Ringan je. Zu tu pun ringan. Tak boleh jadi zu. Ringankan dia. Betul. Betul. Za, zi, zu. Ringan dia ya. Siratal ladzina. Lazina. Ya, jangan lazi. Dan satu lagi huruf yang keluar, lidah kena keluar tak banyak sikit adalah huruf dha, dan dia kena dikombainkan dengan sifat hurufnya yang tebal itu. Jadi kena pastikan bunyi dia tebal. Ri. Ya, dha, ri, ru. Cuba sebut. Betul, yang tu betul. Tebal ya, zu. Jadi contohnya pada ayat Sadaqallahul azim. Azim. Kita tak boleh baca Sadaqallahul azim. Lidah tak keluar, itu zai. Kalau kita baca lidah keluar tapi tak tebal, Sadaqallahul azim, itu zal. Jadi yang za-nya macam mana? Lidah keluar, tebal. Sadaqallahul azim. Barulah betul. Ada siapa-siapa nak cuba baca sadaqallah? Sadaqallahul azim. Tebalkan sikit lagi Cik Parmin. Azim. Sadaqallahul azim. Ya, betul. Betul. Tebalnya? Betul. Apa dia? Tebal. Kena tebalkan. Azim. Tu ya. Jadi kita tengok contoh kat sini. Contoh huruf-huruf yang perlu keluar lidah kat sini ya.
Yang kotak pertama yang merah ni kita praktis huruf sa. Huruf sa kat sini lidah kena keluar, jadi kita kena baca macam mana? Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Ada 3 huruf yang kena keluar lidah menyebutnya. Jadi tak boleh baca lidah tak keluar. Contohnya masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Itu salah, kita tukar sa pada sin, zal dah jadi zai, tak boleh. Pastikan lidah keluar. Ada siapa-siapa nak cuba sampai qada nara? Tak nak cuba? Masa ya. Masaluhum kamathalil ladzi. 3 tempat tu keluar lidah. Satu contoh. Contoh kedua pada dha tadi, ingat huruf dha apa isu dia? 1 lidah keluar, 2 kena sebut dengan tebal. Jadi tak boleh baca wa tarakahum fi zuluma. Itu dah keluar lidah dah tu. Cuma dia tak cukup tebal. Dia kena tebalkan dia lagi kalau tak tertukar dengan zal. Wa tarakahum fi zuluma. Bukan zu. Macam tu. Zulumatil la yubsirun. Ya. Ada siapa nak cuba? Okey. Ya, dia kena dha ya. Zuluma. Si kita dah cover ke belum? Sad ni pun kena bunyi dengan tebal. Si. Yubsirun. Dah cover tadi kan? Zai sin sad. Dah kan? Okey. Sad ni kena bunyi dengan tebal. Sirun. Sirun. Zulumatil la yubsirun. Tak boleh baca biasa la yubsirun. Itu huruf sin. Nanti yubsirun ni maksudnya nampak ya. Tidak nampak. La yubsirun, mereka tidak nampak. Ya, jadi si itu kena tebal. Tak boleh yubsirun, nanti jadi huruf sin. Ya. Yubsirun. Itu huruf sad contoh. Yang ini dha pun kena tebal ya. Zuluma. Ini huruf zal, lidah kena keluar tapi tak tebal. Jadi relax tapi pastikan lidah keluar. Fi azanihim. Ada siapa nak cuba? Azanihim. Azanihim. Betul, keluar lidah tapi tak perlu tebal ya. Azanihim, daripada perkataan uzun, telinga ya. Maksudnya ni orang-orang kafir bila dia dengar tu dia menutup telinga dengan tangan daripada bunyi peti ya, sebab takut mati. Kita sambung pada kotak seterusnya ni. Contoh muhiha, dahlah kena pedaskan. To tu kena tebalkan. Jadi bacaannya macam mana? Wallahu muhitum. Tak boleh. Kalau bacaan salah, tak pedaskan ha, tak tebalkan to, dia akan jadi wallahu muhitum. Muhitum itu huruf ha dengan huruf ta. Salah. Kita kena baca huruf ha dan huruf to. Kena pedas, kena tebal. Ada siapa nak cuba? Wallahu muhitum bil kafirin. Apa nak cuba? Pastikan cuba kat rumah cuba sendiri kena pedas dan kena tebalkan. Dan contoh yang bawah ni pada sebutan huruf zal lah, kena keluar lidah, tak perlu tebal. Walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim. Ya, la zahaba. Jadi itu dia 3 huruf daripada lidah yang perlu dikeluarkan antara gigi. Juga huruf-huruf yang lidah kat bawah ya, sad, zai, sin, sad. Sad tu kena tebalkan bunyinya, kalau tak tertukar dengan huruf, akan tertukar dengan huruf sin. Jadi kita ulang balik risiko tertukar yang kita dah cover. Dari halqum tadi, hamzah dengan ain, alamin dengan alamin, ha dengan kha dengan ha simpul, jangan tertukar. Rahmanir Rahim, pedaskan, jangan Rahmanir Rahim, itu huruf ha simpul.
Apa lagi tadi? Qaf dengan kaf jangan tertukar. Mustaqim, jangan baca mustaqim. Huruf apa lagi tadi? Inilah yang 3 ni. Huruf ra baris atas, pastikan bunyinya ra, jangan baca ra. Lagi risiko sa, zal dengan za ni tadi ya. Sa kena keluarkan lidah, zal keluarkan lidah nipis, za keluarkan lidah dan tebal bunyinya. Kalau tak tertukar dengan zal atau dia akan tertukar dengan zai kalau tak keluar lidah. Lagi risiko huruf sad lah. Jangan tertukar dengan sin ya, kena bunyi dia dengan tebal sira. Barulah tak tertukar dengan sin. Lagi satu tadi risiko membunyikan huruf ta ya, ti, tu, ti. Barulah dia jadi tak tertukar dengan huruf ta. Jadi itulah dia huruf-huruf yang kita dah cover daripada halqum naik ke lidah sampai hujung lidah. Pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah, hujung lidah kita dah cover. Ya, kita dah cover semua ni. Boleh? Ya. Okay. Nanti kita akan buat amali ya. Lepas ni kita akan ikut satu video untuk menyebut setiap satu huruf ni. Ini baru teori. Pak B nanti amali dah pukul apa? 10.10. Ada masa. Dan kita masuk pada huruf seterusnya iaitu yang keluar dari bibir. Ada 2. Kalau bibir renggang, kita ingat wifi je. Huruf waw dengan huruf fa. Waw ni kena muncung bibir. Wa, wi, wu. Cuba sebut. Wa, wi, wu. Tak ada masalah. Fa ada sifat angin, sifat hamas dia tu. Jadi kena pastikan ada angin. Fa, fi, fu. Cuba sebut. Fa, fi, su. Ya. Jadi kalau anfusukum, contohnya fu kena jadi anfusukum. Jadi huruf fa pula ya. Fa bukan huruf hijaiyah. Dia kena ada angin fa. Kalau bibir tutup, ada 2 lagi huruf iaitu bibir rapat ya. Huruf apa? Huruf ingat bunyi. Ba. Mim dengan huruf mim. ba. Mim tak ada masalah. Ma, mim. Cuba sebut. Ma, mi, mu. Huruf ba pun tak ada masalah. Ba, bi, bu. Cuba sebut. Ba, bi, bu. Betul. Jadi itu dia 2 huruf lagi daripada bibir. Jadi itulah mahraj huruf-huruf hijaiyah yang 28 tu ya. Yang rongga hidung ni saya tak cover lah sebab dia huruf dengung ya. Mim dengan nun yang bersatu. Ya, macam kita sebut inna. Ya, kita dah cover. Betul. Betul. Mahraj huruf nun dengan mim kita dah cover tadi ya. Mim dari bibir, nun hujung lidah pada gela langit atas. Tadi kan langit-langit atas. Jadi itu dia semua huruf-huruf. Ada yang nak tanya apa-apa tak? Tak ada nak tanya ya. Okey, jadi untuk tuan-puan yang nak mempraktiskan lagi dari segi mahraj, dari segi panjang pendek ni, kita ada kelas talaki sebenarnya. Nak ambil dari tajwid pun boleh, asas pun boleh sebenarnya. Siapa-siapa kalau ada nak ajak kawan-kawan nak belajar balik daripada asas, kita sebenarnya kita di MUA bulan bulanannya yuran RM100, tapi kita ada promo untuk hari ini. Kawan-kawan yang hadir hari ini boleh ajak siapa-siapa untuk semua kelas bulanan kita ada bagi diskaun ya. Ada asas, daripada asas pun boleh. Asas ni sebenarnya bukan kata orang daripada nak belajar daripada buta huruf. Dan yang dah boleh ngaji pun boleh untuk melancarkan lagi mengaji tu ya, sebab kita akan buat praktis secara ketukan, banyak kali mengulang dengan grup ni lawan grup ni. Jadi bila kita mengulang tu kita akan dapat praktis dengan betul ya. Makcik yang kat gambar ni pun sebenarnya dia dah 70 tahun tapi dia masuk daripada asas untuk praktis balik sebenarnya ya. Boleh. Ada banyak promo untuk kita masuk. Ada kelas talaki. Talaki tu maksudnya baca Quran. Ada talaki am, ada talaki khas. Talaki am tu ramai-ramai yang segan nak baca seorang-seorang, yang masih belum lancar boleh masuk talaki am. Guru baca, ramai-ramai ikut.
yang dah boleh baca tapi nak pastikan sebutan tu mahrajnya betul, panjang pendeknya betul, dengungnya betul, boleh ambil kelas talaqihas. Talaqihas tu one-to-one lah. Cikgu dengar, cikgu dah tak baca dah. Cikgu dengar, cikgu betulkan. Ya. Dan lepas tu yang dah lancar, yang nak ambil sanad dengan syekh yang kita datangkan daripada Mesir, selalunya kebanyakan syekh yang Al-Baghdadi ambil ni daripada Mesir. Boleh bagi tahu kami juga, kita boleh daftarkan. Ya, Ustazah Fatin sekarang tengah buat sanad dia. Riwayat qiraat Syekh Hafs an Asim, ya. Kita punya qiraat ni, bacaan kita adalah mengikut bacaan Imam Syekh Hafs an Asim, ya. Bukan Imam Nawawi ke Imam apa, ya, Hanafi. Sebab ada qiraat lain sebenarnya yang bacaannya sangat lain daripada yang kita baca tapi sebenarnya betul. Ya, contohnya ada qiraat Hamzah, contohnya dia baca wadduha, jenis yang wadduha wal-laili idza saja, ada. Tapi itu qiraat lain. Yang Ustazah Fatin ambil sekarang ya, Imam Hafs an Asim bacaannya, ya. Dia ambil dengan syekh mananya. Saya pun tak ingat nama dia. Okey, kita berhenti kat sini untuk sesi teori. Kita akan masuk sesi praktikal, cumanya saya lupa keluarkan dia awal-awal. Tunggu kejap, saya cari dia dekat folder Ustaz. Mana itu? Okey, kita cari video untuk kita berlatih sebutan. Al-Baghdadi, nota tajwid. Mak. Okey, mana dia? Itu dia video. Alright, patah balik. Okey, kita pergi balik dekat Zoom, kita share. Mana dia? Yang mana? Ini screen. Sekejap, yang ni kat share. Ni dapat screen bukan? Bukan. Kita share whiteboard iPhone nota tajwid. Nampak tak video? Dah nampak folder. Belum nampak. Sekejap saya bunyikan. Oh, ada nampak ya? Latihan mahraj ni nampak tak? Tak ada. Belum ada. Siapa-siapa boleh jawab saya? Tak ada. Loh. Nampak tak Fatin? Oh, Tak sebab ada. Tak ada Ada? nampak. Ada? Belum. Sekejap. Saya dah share rasanya. Sekejap. Saya cuba. Belum nampak. Pergi dekat Zoom. Stop share. Share screen. Kenapa tak nampak dia? Rasa betul dah yang tu nota tajwid. Yang ini setting kan? Bukan. Share screen nota tajwid. Itulah dianya. Kalau dekat desktop ini bukan stop share. Tajwid. Sekarang nampak apa? Nampak folder. Nampak folder okey. Betul. Sekarang saya buka video tu. Nampak tak? Tak ada. Ada? Dengar je tapi tak ada. Dengar tapi tak ada. Dengar tapi tak ada. Betul. Nak buat macam mana dah? Boleh? Okey, sekarang Tak ada juga. padahal dia dah share dah.
Sekejap. Okay, saya stop share balik. Ni dekat sini kita share screen. Share dan Okey, nampak. nampak sekarang? Alhamdulillah dah nampak Mm-mm. Okey, kita besarkan dia. Kalau saya besarkan nampak? Nampak. Alright. Kita tengok balik huruf yang mudah saya tak berhenti praktis. Kalau yang susah kita praktis sama-sama. Okey. Okay, saya berhenti kat sini. Kalau tak nanti skrin dia hilang. Cuba kita baca untuk huruf Hamzah. Kita praktis sama-sama ya. Sedia, mula. An. Okay. An, ani, na. Cuba ikut. An. Na. Minal mu'ni. Minal. Ni. Ma'i an, ani, Mani. An. Okey, kita sambung.